Salam sejahtera guys. Selamat kembali ber-PDPR bersama Miss Veron. Okay, 2 minggu sudah cuti kan, jadi cukup sudah. Saya harap semua rajin belajar lah. Okay, kita akan sambung kepada bab 7, iaitu keelektrikan dan kemagnetan. Okay, so tenaga ditakrifkan sebagai keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, kalau saya minta kamu nyatakan maksud tenaga, apa yang kamu faham tentang tenaga pun mesti kamu cakap kalau kamu tidak makan, kamu tidak tenaga. Kalau tidak tenaga, tidak boleh buat kerja. Jadi dari segi sains, okey, tenaga bermaksud keupayaan untuk melakukan kerja. Maksudnya kalau kau berupaya untuk melakukan kerja, kau mempunyai tenaga. Okey, tapi tenaga yang kita akan belajar bukan tenaga yang untuk kita melakukan aktiviti saja. Okey, ada banyak lagi jenis aktiviti. Okey. Next, kita tengok prinsip keabadian tenaga. Okey, abadi atau abadi. Okey, abadi, cinta abadi, cinta yang tidak akan berubah. Okey, yang tidak akan musnah, kekal abadi. Okey. Jadi prinsip keabadian tenaga menyatakan tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Tenaga hanya boleh berubah bentuk, tetapi jumlah tenaga adalah tetap sama. Maksudnya berubah daripada satu bentuk tenaga menjadi bentuk tenaga yang lain. Contohnya, tenaga elektrik berubah jadi tenaga kinetika, macam manakah? Okey, lepas ni kita akan belajar. Okay. Tapi yang penting di sini ialah prinsip keabadian tenaga menyatakan tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tapi dia boleh berubah bentuk. Okay. Next. Okay, mental lawak pula gambar ni kan. Okay. So, apa gunanya tenaga? Okay, dalam dunia ni. Okay. Salah satunya manusia menggunakan tenaga untuk berlari. Contohnya lah. Okay. Kalau kita tidak tenaga, kita tidak akan berlari. Kita tidak dapat berjalan pun. Okay, so sebab itu kita makan untuk mendapatkan tenaga supaya kita boleh melakukan aktiviti harian. Okay, selain daripada manusia, tumbuhan juga memerlukan tenaga daripada matahari untuk terus hidup. Okay, tenaga cahaya. Kan untuk tumbuhan menjalankan fotosintesis dia perlukan cahaya matahari. Okay, so tumbuhan juga memerlukan tenaga lah. Banyak lagi jenis tenaga yang kita akan belajar. Okay. So, apa bentuk tenaga yang kamu tahu? Kalau kamu di kelas, saya memang tanya satu orang satu jawapan. Okay. So, bentuk tenaga yang kamu tahu, sekolah rendah ada belajar nih. Okay. Fikir dalam otak. Okay. Yang pertama, ini. Semua. Okay. Ini adalah bentuk tenaga yang kita akan belajar. Tenaga keupayaan. Okay. Tenaga mekanik. Tenaga haba. Tenaga kimia. Tenaga kinetik. Tenaga nuklear. Tenaga cahaya dan tenaga elektrik. Okay, secara ringkas ni mau terangkan jenis-jenis tenaga ni lah. Okay. Tenaga keupayaan ada 2 jenis. Okay. Tenaga keupayaan elastik dengan graviti. Okay. Elastik, tenaga keupayaan elastik terdapat pada benda yang kita boleh regang ataupun mampatkan. Contohnya spring. Okay. Spring bila kita picitkan, penyetkan dia, lepas tu kamu lepaskan, dia akan kembali ke bentuk asal kan. Jadi bila kamu tekan dia tu, bila kamu tekan spring tu, dia jadi pendek. Okay. Spring itu dikatakan mempunyai tenaga keupayaan elastik. Ataupun kamu ambil getah kan, selalu ambil getah, kamu tarik getah tu kan macam elastik kawan kau, terus kawan kau bilang bila kamu tarik getah itu mempunyai tenaga keupayaan elastik. Banyak lagi contoh. Okay. Contohnya bila kamu memanah kah, okay, elastik burung kah, okay. So tenaga keupayaan graviti ini terdapat pada benda yang berada pada kedudukan yang tinggi. Okay. Contohnya kamu pegang satu pen marker, okay, peganglah. Kalau kamu lepas, dia akan jatuh ke bawah kan. Jadi, bila kamu pegang tu, dia berada pada satu ketinggian. Okay. So, pen marker itu dikatakan mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okay. Berupaya untuk jatuh. Berupaya untuk jatuh ke tanah lah. Okay. Contohnya,
durian yang masih atas pokok. Okey, bila dia berada masih tergantung di atas pokok, so durian itu mempunyai tenaga keupayaan graviti. Jadi bila dia durian itu jatuh, okey, tenaga keupayaan graviti akan bertukar menjadi tenaga kinetik. Nanti kita tengok tenaga kinetik itu apa. Okey, tenaga mekanik ialah gabungan tenaga keupayaan, gabungan tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okey, contohnya kereta mainan yang kamu pulas-pulas. Dah tahulah kamu pernah main ke tidak, kamu punya zaman tu. Ada satu jenis kereta mainan yang kalau kamu tarik dia kan, terus dia jadi macam ada spring. Jadi bila kamu lepas, kereta tu akan bergerak ke depan. Okey, itu dikatakan mempunyai tenaga mekanik. Okey, tenaga haba lah. Okey, benda yang mempunyai haba sama ada dia panas lah. Kalau kau pegang benda tu, kau rasa dia panas, so dia mempunyai tenaga haba. So tenaga kimia terdapat pada semua jenis bahan kimia. Apa-apa bahan kimia mempunyai tenaga kimia. Makanan yang kita makan pun mempunyai tenaga kimia. Okey, so tenaga kinetik terdapat pada benda yang bergerak. Okey, contohnya kipas yang berputar, okey, dia mempunyai tenaga kinetik lah. Kalau saya minta kamu nyatakan contoh benda yang mempunyai tenaga kinetik, jangan jawab kipas sahaja. Kalau kamu tulis jawapan kamu kipas, so salah. Sebab saya tidak nampak dia bergerak. Jadi kalau mau tulis jawapan untuk tenaga kinetik, mesti kipas yang berpusing. Okey, janganlah tulis kipas yang berjalan. Kipas tidak berjalan, kipas yang berpusing. Okey, itu mempunyai tenaga kinetik. Kereta yang bergerak, boleh. Okey, so tenaga nuklear terdapat pada bahan nuklear lah. Okey, bahan nuklear yang boleh dijadikan bom. Okey, tenaga bom. Okey, tenaga cahaya terdapat pada benda yang mempunyai cahaya lah. Lampu, kamu punya phone punya screen. Okey, tenaga elektrik terdapat pada benda yang mempunyai elektrik lah. Wayar, bila kamu pasang switch, dia mempunyai elektrik kan, so tenaga elektrik. Okey, so disebabkan tadi depan kita prinsip keabadian tenaga dia menyatakan tenaga tidak boleh dimusnahkan kan, dia hanya boleh berubah bentuk. Jadi Miss mau ambil satu contoh, okey, perubahan tenaga. Apa contoh yang paling senang kita mau bincangkan? Contohnya menyalakan lampu. Okey, hari-hari menyalakan lampu kan di bilik. Kalau sudah gelap kita nyalakan lampu. Jadi apa perubahan tenaga yang berlaku bila kita nyalakan lampu? Okey, first, bila kau on switch, dia ada apa? Dia ada tenaga elektrik, kan? Lepas kamu nyalakan lampu tu apa? Ada cahaya kan? Jadi tenaga elektrik tadi berubah menjadi tenaga cahaya. Okey? Dan kamu akan rasa lampu tu panas. So tenaga cahaya dan tenaga haba. Kan? Okey, ini untuk lampu yang dinyalakan. Contohnya kalau menghidupkan switch kipas. Jadi apa perubahan tenaga yang berlaku? Okey, menghidupkan switch kipas, confirm bila kau on switch mesti tenaga elektrik. Okey, lepas tu kipas tu apa? Berpusing. So, berpusing tenaga apa? Tenaga kinetik. Macam ni lah perubahan tenaga, kita tulis macam ni. Okey. So, dari mana kita boleh dapat semua tenaga ni? Okey, bentuk-bentuk tenaga ni kita mau dapat dari mana? Okey, bukan maksudnya kita mau hasilkan, tapi kita mau tukar bentuk-bentuk tenaga ni. Macam mana kita mau tukar? Okey, sumber tenaga dari mana kita boleh dapat? Okey, pertama matahari lah. Okey, matahari iaitu tenaga surya. Okey, tenaga ombak. Daripada ombak pun kita boleh menjana tenaga. Okey, biogesim, geoterma, angin, bahan api fosil, bahan radioaktif dan air, hidroelektrik. Okey, so kalau matahari ni daripada
Macam apa yang kamu tahu? Macam mana kan daripada matahari kita mau hasilkan tenaga? Okey, kalau kamu tengok di traffic light sekolah, okey, traffic light kan keluar daripada sekolah kita ada traffic light. Di traffic light tu dia punya tiang lampu, di atas tiang lampu tu dia ada satu macam papan. Okey, satu keping papan yang dinamakan sebagai panel suria. Okey, panel suria itu dia punya fungsi ialah mengumpul cahaya matahari and then dia akan menghasilkan tenaga elektrik daripada cahaya matahari yang dikumpul. Okey, itu nama dia lampu solar. Okey, di kampung penghangat besar punya simpang pun banyak lampu solar. Okey. Ombak kita jarang tengok lah, okey, ombak sebab di negara kita di Malaysia ni ombak kita tidak terlampau besar, okey, tidak cukup untuk menjana tenaga daripada ombak. Tapi ada negara yang dia punya laut sangat besar, okey, so dia punya ombak sangat kuat, so dia boleh menjana tenaga elektrik daripada ombak lah dengan menggunakan ombak. Biogesim dapat daripada bahan yang mereput. Okey, contohnya sisa makanan, apa-apalah benda bangkai ke apa yang mereput. Okey, kita boleh kumpul benda yang mereput tu untuk menjana tenaga. Ini kita tidak tahu kan dia boleh dijadikan sebagai bahan bakar. Sebab benda yang mereput ni dia akan menghasilkan sejenis gas. Gas itu kita boleh, bila kita nyalakan api, dia akan menyala. Okey, so bila dia menyala kita boleh jana tenaga. Okey, geotherma. Geo ialah bumi, therma ialah haba. Jadi geotherma ialah haba dari bumi. Maksud dia secara semula jadi, contohnya di ranau. Okey, tempat kamu mandi poring tu, air yang kamu buka daripada pipe, dia bukan sebab poring tu masak air tu, tapi air tu panas secara semula jadi. Air tu datang daripada bawah tanah sebab di sana ada kawasan adalah kawasan gunung berapi bah. Okey, jadi di bawah tanah tu dia panas, so dia memanaskan air itu secara semula jadi. Itu ialah geothermal lah. Okey, angin. Kincir angin, okey. Kincir angin dia macam kipas yang besar, okey. Tapi dia punya fungsi ialah dia berputar dan menjana tenaga elektrik. Saya pernah tengok tengok murid menjawab soalan, okey. Soalan bagi gambar kincir angin. Okey, dia tanya apa fungsi kincir angin? Murid itu jawab menyejukkan kawasan itu. Okey. Kipas besar itu bukan untuk menyejukkan kawasan. Kipas itu ditiup oleh angin, dia berputar dan dia menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Bahan api fosil datang daripada sama juga bahan yang mereput. Okey, tapi ini mengambil masa berjuta-juta tahun. Okey, dan dia terbentuk di dasar laut. Ini bahan api fosil lah. Contohnya kita korek daripada tengah laut tu kita hasilkan banyak jenis minyak. Itu bahan api fosil. Okey. Bahan radioaktif dapat juga daripada bumi secara semula jadi. Okey. Air iaitu hydro. Okey. Contohnya air sungai. Air sungai lah biasanya. Okey, macam mana kita mau jana tenaga daripada air? Kita bina empangan. Okey, so daripada empangan kita akan alirkan air tu dengan turbin pada turbin dan turbin berputar menghasilkan tenaga elektrik. Okey, so ini adalah sumber tenaga yang perlu kamu tahu. Okey. Daripada semua tenaga yang kita bincangkan tadi semua tu, okey, semua berasal daripada satu jenis tenaga iaitu matahari. Okey, matahari sebagai sumber tenaga yang utama. So kita tengok, okey, yang ini, laluan ini, cahaya matahari, okey, menghasilkan tenaga cahaya. Ngamlah kan? Okey, tenaga suria. Okey, haba dia. Ngam.
Okey. So matahari juga menghasilkan tenaga kimia. Macam mana tu? Okey. Cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. So dia membuat makanan untuk diri dia sendiri, bermaksud dia mempunyai tenaga kimia. Okey. So kalau tumbuhan ni, okey, bila dia mati, okey, tumbuhan tu mati, dia akan mereputkan. Jadi bila dia mereput, dia boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga biojisim. Okey, dibebaskan oleh tumbuhan dan bahan buangan organik daripada haiwan yang mati dan mereput. Okey. So kalaulah tidak matahari kan, tumbuhan tidak dapat buat makanan, so tidaklah tenaga biojisim ni, sebab tidak benda yang mereput. Okey. So, laluan ke sini pula, manusia dan haiwan mendapat tenaga melalui proses pemakanan. Okey, kan kita punya rantai makanan mesti bermula daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, lepas tu haiwan makan tumbuh-tumbuhan, lepas tu kita makan haiwan tu kan. So, itu ialah rantai makanan. Jadi, kalau tidak sini, tidaklah ini. Okey, so lepas tu, haiwan dan tumbuhan mati lalu membentuk petroleum, gas asli dan arang batu di bawah keadaan suhu dan tekanan yang tinggi. Okey. So manusia dan haiwan ni bila dia hidup lepas dia mati, so bila dia mati dia boleh menghasilkan tenaga kimia jugalah. Okey. So kita tengok pula laluan di atas. Matahari sebagai sumber tenaga utama, dia menghasilkan tenaga haba. Jadi bila dia menghasilkan tenaga haba, dia akan menyebabkan 3 keadaan. Bumi ini jadi ada ombak. Okey. Kenapa ada ombak di tepi laut? Sebab ada angin. Angin tu tolak air tu untuk bergerak ke depan, jadi dia menghasilkan ombak. Kenapa ada angin? Okey. Kenapa ada angin? Disebabkan perbezaan dalam suhu udara. Ini ada berkenaan dengan bayu laut, bayu darat. Ada belajar dalam geografi. Okey, yang penting di sini ialah disebabkan ada matahari menghasilkan tenaga haba, so dia menyebabkan perbezaan suhu udara, so dia menyebabkan ada angin. Ada angin menyebabkan ada ombak. Okey. Dan ini air hujan terbentuk melalui penyejatan dan kondensasi air. Disebabkan ada haba, air boleh menyejat. Bila air menyejat ke atas menjadi awan, okey, dan dia akan turun sebagai air kan. So air hujan. So air hujan tu kita kumpul, okey, untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik. So kesimpulannya di sini, pelbagai sumber tenaga adalah berasal daripada matahari. Kalau tiada matahari, kita akan ucapkan bye-bye kepada dunia ini. Okey, secara keseluruhannya. Sebab kita akan sejuk, lepas tu kita tidak makanan, dan sebagainya lah. Okey. So untuk hari ini sampai sini sahaja. Kita akan sambung dalam kelas seterusnya. Thank you.